Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengurusi yang saya kasihi, Fadil Ustaz Roslan, Ustazah Nur Faizah selaku pengarah program, pimpinan pegawai jawatan mufti, hadirin dan hadirat sekalian, dan juga para penceramah ada sini ya? Okey. Masih. Minta maaf saya ubah sikit, bukan saya ubah, nak kena ke Kuala Lumpur, jadi saya awal sikit. Asal tajuk dalam majlis yang seperti ini wanita lah cakap. Tapi saya nak sentuh satu dua perkara tentang isu wanita ni dalam masa yang terhad yang ada pada saya. Isu wanita telah jadi satu isu penting yang melakar pemikiran di dalam dunia Islam dan dunia keseluruhannya sebagai satu persepsi terhadap Islam yang salah satunya dibina tentang hubungan antara Islam ataupun tentang sikap Islam terhadap wanita. Jika siapa masih ingat pada era awal sebelum kemerdekaan, isu-isu wanita juga yang dibangkitkan oleh kaum pembaharuan ataupun dianggap sebagai reformis ketika itu. Isu-isu wanita pada zaman itu dibangkitkan. Saya akan ada perbentangan tentang tokoh pembaharuan Tanah Melayu yang terbilang, iaitu Syed Sheikh Al-Hadi. Syed Sheikh Al-Hadi antara isu yang dibangkitkan ialah tentang emansipasi wanita. Bagaimana membebaskan wanita daripada belenggu cengkaman lelaki. Kerana kadang-kala bahasa-bahasa yang digunakan dalam majlis-majlis agama ataupun majlis-majlis yang membincangkan soal agama di masjid, di surau, forum dan seumpamanya, wanita itu kelihatan, bukan Islam kata kelihatan, macam kelas kedua selepas lelaki. Wanita kelihatan sentiasa berada di kandang orang salah dalam banyak keadaan. Jika suami pukul dia pun dia yang kena sabar, jika dia pukul suami dia masuk neraka. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam kadang-kala gaya perbincangan di dalam wacana agama yang akhirnya pada zaman dahulu telah membangkitkan isu yang seperti ini. Sehingga Syed Sheikh Al-Hadi menulis satu karya yang terkenal di Tanah Melayu, iaitu Hikayat Faridah Hanum, yang menyerupakan salah satu daripada isu yang dibangkitkan oleh kaum pembaharuan dalam perjuangan membebaskan wanita daripada cengkaman lelaki. Hakikatnya sebelum itu, dan kita lihat di barat sehingga hari ini, di Malaysia ni mungkin tak nampak sangat, wanita di Malaysia sudah cukup begitu merdeka sekali sehingga boleh pukul bakal suami yang kurang bayar hantarannya. Tapi saya bercakap di dalam persepsi dunia secara umumnya terhadap wanita ialah terhadap Islam yang berkaitan dengan wanita kelihatan macam ada unsur penindasan terhadap wanita, khususnya negara-negara seperti Pakistan, negara-negara seperti sebahagian negara Arab yang dilihat oleh kaum barat atau oleh orang barat sebagai menindas wanita. Sebahagian tanggapan barat itu mungkin tidak benar, tapi sebahagiannya mungkin benar disebabkan kerana sikap orang Islam sendiri. Saya ingin menyebut beberapa perkara di sini. Yang pertama ialah Islam adalah satu-satunya agama yang hadir memberikan nilai ketinggian kepada wanita. Kita tahu dalam masyarakat Arab di mana ketika Nabi SAW hadir, satu masyarakat yang mana wanita ketika itu dianggap sebagai banyak benda.
Wanita dianggap sebagai sial apabila dia lahir. Kalaupun tidak sial, dia bagaikan satu jantina yang tidak menguntungkan, dan rasa malunya bapak dia apabila tanya, anak apa dapat? Anak perempuan. Maka dia malu. Walaupun tak semua orang Arab buat demikian. Saya tidak setuju setengah orang kata setiap wanita yang lahir ketika itu telah ditanam di dalam tanah. Kalau semua tu maka tak adalah orang perempuan Quraisy. Cerita umpamanya Sayyidina Umar tanam anak perempuannya juga tidak benar. Kalau tidak adalah Hafsah binti Umar yang berkahwin dengan Nabi SAW. Dan wanita juga ada kedudukan dalam Quraisy. Kalau tidak, Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, yang begitu juga isteri Abu Lahab yang disebut, yang begitu berani untuk mencabar Nabi SAW. Artinya ada kedudukan. Sebahagian ahli sarjana menyatakan bahawasanya Arab ini dia bunuh anak perempuan ini di atas beberapa sebab. Salah satunya bukan saja soal malu, itu salah satunya kerana dia lihat di sudut protector kepada kabilah, nak jaga kabilah tu tak boleh. Wanita ni yang boleh lelaki. Dan yang mati banyak di kalangan mereka ialah lelaki, bukan wanita. Kerana lelaki pergi perang, pergi apa, mereka yang mati. Maka sebab tu macam mana dia berperang pun, artinya masih lagi wanita masih ada dalam masyarakat Arab. Saya ingin sebut 2-3 perkara yang mungkin boleh kita manfaatkan dalam kesempatan ini. Ulama-ulama khususnya ni, saya tak perasan ada apa nama Dr. Safiah, apa khabar? Ulama-ulama dalam dunia Islam, kadang-kadang tulisan tentang wanita yang bersifat memberikan kedudukan kepada wanita itu tidak begitu banyak. Bukan tidak ada, tetapi tidak begitu banyak. Saya ingat masih antara buku yang terbaik ialah Al-Mar'ah fi Asri Risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abu Syuqqah, bahawasanya ini antara buku yang baiklah. Kemudian dalam fiqh, Dr. Abdul Karim Zaidan menulis Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah, ataupun sekarang ni telah diterjemahkan sehingga ensiklopedia wanita, antara buku-buku yang baiklah. Tetapi apa yang saya nak ceritanya ialah perlunya dibanyakkan tulisan tentang bagaimana untuk menjelaskan kedudukan wanita di dalam Islam. Sebelum daripada kedatangan Islam di Greek dan banyak bangsa-bangsa yang lain, wanita ini dianggap sebagai barang dagangan. Bahkan dalam masyarakat Greek, kalau sekiranya seseorang lelaki membunuh orang lain, hukuman balas terhadapnya ialah dengan dibunuh istrinya. Bukan dibunuh dia, dibunuh istrinya. Dan sebab itu Quran juga menyebut tentang tadi tabiat orang Arab, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila anak-anak yang anak-anak perempuan itu bertanya di atas dosa apa mereka itu dibunuh. Ada satu latar, iaitu latar Arab tentang wanita. Latar Arab tentang wanita itu hadir di dalam masyarakat, kadang-kadang masih berkembang dan kemudian dipindahkan juga ke dalam masyarakat Islam yang lain, yang kadang-kadang mereka tak dapat bezakan antara orang latar agama dan latar Arab. Saya buat beberapa contoh lah. Pakaian umpamanya. Islam kata aurat wanita pada jumhurnya ialah keseluruhan tubuhnya melainkan muka dan tapak tangan. Dalam mazhab Abu Hanifah diberikan sedikit keluasan bahawasanya dia boleh mendedahkan bahagian pergelangan kakinya ke bawah. Tapi majoritinya muka dan tapak tangan. Macam mana nak pakai, yang penting cover lah muka dengan tapak tangan. Saya selalu sebut, fiqh tak pernah sebut dia mesti pakai tudung bulat ke, tudung 3 segi ke, tudung bawai ke, tudung ikan temenung, dia tak ada. Dia mesti dia kita cover saja. Tapi apabila ada unsur Arab, dan walaupun diambil istimbak daripada beberapa riwayat, tapi macam nak letakkan wanita ni kena pakai hitam.
Dan bila dia bukan salah pakai hitam, tak salah, okey je siapa nak pakai hitam. Tapi macam nak kena pakai hitam. Sedangkan kita tengok riwayat-riwayat isteri Nabi dan sahabiat dan tabi'iyat pada zaman itu, mereka memakai baju berwarna-warni. Ada yang pakai hijau, ada yang pakai warna rouge, ada yang pakai warna merah. Maksudnya ada keluasan dalam hal itu. Al-Quran, tadi saya tengok ada tajuk tentang Quran. Al-Quran sebut tentang peranan wanita ini besar. Dan kita lihat pada peranan awal wanita juga sentiasa besar. Nabi SAW apabila baginda bawa balik wahyu, berita wahyu yang pertama diturunkan, orang yang pertama support baginda ialah siapa? Khadijah. Saya tidak, watak Khadijah ini satu watak yang menarik. Sebab tu orang yang nak jadi tokoh, orang yang nak jadi pejuang, dia tak boleh jadi ada isteri dia penentang dia. Kalau isteri dia jadi penentang dia, dia sukarlah. Sebab tu saya hadir satu ceramah talk daripada anak Malcolm X di London. Saya masih ingat dia kata hanya seorang wanita yang pejuang saja boleh menjadi isteri pejuang. Kalau dia tak pejuang, dia tak boleh jadi. Ataupun dia tidak memahami falsafah perjuangan, dia tidak boleh jadi. Sebab tu di sebalik lelaki yang berjaya, dia kata, macam mana bahasa? Ada apa? Ada wanita ya? Ada orang kata lagi ramai wanita lagi berjaya. Dalam riwayat Bukhari, apabila Nabi SAW balik, Nabi dia yatahannas dalam ayata'abbad, kata Az-Zuhri. Masa awal sebelum dia terima wahyu, dia pergi ke Gua Hira dan dia duduk di sana dan dia tafakkur, dia ibadat dengan apa yang baki daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Wahyu belum turun. Apabila wahyu turun dan dia pergi 2-3 hari kemudian baru dia balik, dan dia lari berjumpa dengan Khadijah, balik ke rumah dia, dan dia kata zammiluni, selimut aku. Dan Khadijah lakukan hal itu. Dan Nabi tanya, "Ai Khadijah, mali?" Lepas dia dah reda sikit tu, "Wahai Khadijah, apa kena dengan aku?" Pasal pengalaman pertama Nabi jumpa Jibril. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Khadijah apa yang baginda lihat di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW kata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku bimbang ke atas diriku sendiri. Saya suka dengan jawapan Khadijah. Saya tak tajuk dia wanita idaman syurga, Khadijah ya. Kalau sebahagian isteri mungkin dia kata itulah yang boleh duduk di rumah elok, yang kopi naik atas gua tu buat apa? Kan? Tapi Khadijah kata, "Kalla la yukhzikallahu abada." Dalam riwayat kata, "Kalla abshir." Tidak sama sekali aku berikan khabar gembira. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinamu sama sekali. Innaka la tasilur rahim. Engkau itu menyambung hubungan silaturrahim. Wa tasdiqul hadis, kau cakap, wa tasdiqul hadis, kau cakap betul, tak pernah cakap tak betul. Wa tahmilul kal, tolong orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, bagi bantuan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Banyak yang Khadijah sebut. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tetamu. Ungkapan-ungkapan Khadijah ini memberikan semangat kepada Nabi bahwasanya tak apa, tenang. Bahkan Khadijah mengambil langkah yang paling bijak, iaitu dia pergi cari orang yang tahu dan untuk bagi selesailah masalah ini. Iaitu dia cari Waraqah bin Naufal. Sebab itu semasa hayat Khadijah,
Nabi SAW tidak pernah berkahwin dengan wanita yang lain. Bukan kata lepas daripada itu tak bagus. Tapi pertama mungkin suasana juga ketika itu baginda struggle hadapi perjuangan yang getir, dan Khadijah itu bagikan telah memenuhi keperluan. Para sarjana berbincang berapa umur Khadijah ketika kahwin dengan Nabi. Saya rasa beza mereka tak banyak, walaupun ada buku yang menyebut, banyak buku sebut Khadijah 40 tahun, Nabi 25. Saya rasa kalau 40 untuk kemudian Khadijah nak bagi anak kat Nabi itu susah sikit. Kemungkinan semasa baginda kahwin itu sekitar Khadijah umur sekitar 27 tahun begitu saya ingat. Di dalam kena disetkan berdasarkan semakan kepada riwayat, pandangan yang menyatakan 40 itu mungkin boleh disemak balik. Maksudnya Khadijah tidak begitu beza banyak. Mungkin beza 2 tahun 3 tahun dengan Nabi, bukan sampai beza 15 tahun. Al-Quran, habis dah masa saya? Habis bagi tanda? Saya tak ada ucap terima kasih kat orang. Dah tadi dia orang dah cakap. Tapi Al-Quran sebut 3 wanita yang Quran bagi contoh yang kali tadi dah sebut. Pertama Allah sebut daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. Allah bagi contoh kepada orang kafir isteri Nuh dan isteri Lut. Kanata tahta 'abdain min ibadina salihin fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allahi syai'a. Dua-dua ni berada di bawah 2 orang hamba di kalangan hamba-hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma, kedua-duanya telah mengkhianati kedua-dua nabi. Falan yughniya anhuma min Allahi syai'a. Kedudukan mereka sebagai isteri nabi itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada hukuman Allah sedikit pun. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang yang masuk. Jadi 2 contoh isteri, bukan isteri ustaz, isteri Nabi masuk neraka. Sebab tu jadi isteri ustaz pun bukan mesti untung sangat. Ya betul, tak kena. Ada isteri Nabi masuk neraka. Isteri Nuh dan isteri Lut. Kerana mengkhianati. Pada rumah mereka turunnya wahyu dan mereka menyaksikan Nabi dan Rasul. Pun begitu mereka khianat. Kalau orang lain khianat mungkin banyak juga alasannya. Sebab itu ada pengkhususan hukum bagi isteri-isteri Nabi, wanita, sebab Ahlul Bait. Quran surah waqarna fi buyutikun. Kena duduk di rumah, tak boleh keluar. Sebab rumah mereka menyaksikan wahyu, mereka patut menjadi orang yang paling tinggi beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu Fir'aun. Allah bagikan contoh kepada orang-orang yang beriman, mungkin ustazah dah baca tadi, itu isteri Fir'aun. Jadi isteri Fir'aun memang dahsyat lah. Saya jadi tiap hari memang terima banyak email macam-macam lah, orang perempuan punya masalah kan. Suami dia macam ni lah, suami dia macam tu, ada suami dia macam-macam lah. Nanya dia tak bagi balik rumah mak dia, macam-macam. Tapi ada susahnya dia nak struggle, nak jadi wanita yang salihah dalam keadaan suami yang tak saleh. Kita tahu. Tapi itu tidak menafikan untuk dia masuk syurga, sebab isteri Fir'aun masuk syurga, dan dia isteri orang yang paling jahat sekali. Dia masuk syurga. Maka sebab itu peluang untuk masuk syurga lah terbuka untuk semua. Ramai orang perempuan tanya, ramai orang perempuan tanya, tengok bacalah hadis masuk syurga, lelaki ni boleh ada 2-3 orang isteri, kami ada berapa suami? Ada orang tanya, kalau kita masuk syurga, Ustaz, kita dapat suami hak di dalam dunia ni juga lah.
Dia kata jangan lah, saya jemu lah. Macam mana? Kalau masuk syurga nak kekal hak lama ke nak baru? Masa kita hantar orang ke kubur, ataupun kita doa masa dia mati kan, kita kata wa abdilhu zaujan khairan min, apa kita? Wa abdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujihi. Gantilah rumah yang lebih baik daripada rumah dia, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, isteri yang lebih baik daripada isteri dia. Tapi kalau untuk wanita pun kita baca itu kan, kan nak kekal lama lebih baik. Syurga lah satu keindahan. Kenapa kita tak suka dengan orang? Kerana tak suka. Tapi kalau kita suka, huduh pun, orang lain nampak huduh pun kita nampak elok. Allah dalam syurga, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, Tuhan cabut min ma fi sudurihim min ghillin, Tuhan cabut apa yang ada dalam dada kita daripada rasa tak suka dan benci. Dan isteri kita di dunia jauh lebih cantik dibandingkan hurul ain, wanita di syurga, dan demikian jugalah suami kita. Dan Allah berikan. Habis itu kalau memang tak mau, duk niat dah, duk doa, ya Allah kalau masuk syurga esok tak usah bagilah dia ni, bagi orang lain lah. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum fihi ma tad'un, Quran kata. Apa saja yang kamu bernafsu, kamu teringin dalam syurga tu Tuhan bagi. So, orang ada bincang, kenapa dalam syurga, kenapa setiap kali Allah cerita syurga, Allah offer kepada orang lelaki ada apa, tajri min tahtihal anhar, syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada wanita-wanita hurun ain ka'amthali lu'lu'il maknun, tentang hurul ain, macam-macam Allah sebut. Habis kami ni kenapa tak ada offer? Kerana Quran bahasanya santun. Kerana isu apabila offer wanita di dalam syurga, apa yang terbayang kepada fikiran orang lelaki? Orang lelaki fikir apa? Baguslah ada wanita dalam syurga boleh tolong masak kita. Yang tu lah. Terus teranglah, dia akan terbayang ialah hubungan seks. Realitinya. Kalau wanita, Allah kata kalau kau masuk syurga, kami akan bagikan suami-suami. Benda yang sama hakikat. Tapi bayangan itu nampak macam kurang santun. Maka Quran hanya sebut bagi satu pihak, dia boleh refleks bagi pihak yang satu lagi. Ambil fahamlah, tapi tak payah sebutlah. Maka jangan kata ada diskriminasi wanita di dalam Al-Quran. Dan wanita telah berubah, zaman bergerak, dan pandangan-pandangan baru di dalam fiqh juga. Mungkin sekali lagi kita kena buat fiqh wanita yang mungkin membabitkan. Di Perlis ni kita dah pakai sebahagiannya. Dulu saya sebut kaum pembaharuan masa awal-awal mereka, perjuangan mereka, antara yang mereka sebut menentang ialah paksaan untuk wanita berkahwin oleh bapa, yang disebut dalam mazhab Syafi'i sebagai wali mujbir. Maksudnya wali mujbir di mana bapa mempunyai kuasa untuk memaksa anak perempuan berkahwin dengan sesiapa yang dia mahu. Dalam mazhab Syafi'i, bapa ada kuasa, datuk juga ada kuasa. Hal ini telah ditentang oleh kaum pembaharuan. Kita tidak pakai pandangan itu. Kita hormati mazhab Syafi'i, tetapi kita kata bahawasanya dalam Perlis kita pegang kepada semua mazhab yang ada. Kita kata bahawasanya wanita tidak dipaksa. Dr. Al-Qaradawi menyebut, jika sekiranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah hidup pada sehingga zaman ini, mungkin beliau akan menarik balik pandangannya. Setelah melihat wanita mungkin pada zaman dulu tak tahu banyak perkara, bergantung pada kaum lelaki. Hari ini wanita pergi ke universiti, wanita kadang-kadang lebih tahu daripada suami dia dalam banyak benda. So mereka patut diberi hak untuk menentukan calon suami mereka dengan persetujuan juga daripada pihak wali.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati majlis ini. Terima kasih banyak. Saya lagi panjang lah sembang. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir, Jabatan Mufti. Tengok ni ada sambutan kaum wanita ni. Kita boleh buat khas lah. Nanti majlis lagi. Dulu dalam hadis, wanita komplain Nabi SAW pasal majlis Nabi, ghalaba alaina rijal faj'al lana yawman mink, wahai Rasulullah, orang lelaki ni telah kontrol majlis ni, tolonglah buat satu hari yang khas untuk wanita saja. Maka Nabi pun dalam hadis riwayat Bukhari menjadikan ada satu hari khas Nabi ceramah untuk perempuan saja. Jadi mereka lah yang cakap dengan Nabi. Bukan salah. Sekarang ni kadang-kadang ada orang perempuan nak tanya, tulis surat, kan? Kadang-kadang majlis besar-besar. Sebenarnya pada zaman Nabi tak. Pada zaman Nabi wanita bangun, berdiri, tanya. Sayyidina Umar cakap tak setuju, bangkit, bangkang. Jadi tak ada masalah lah untuk wanita tanya. So kadang-kadang kita, tapi yang pentingnya Nabi ambil kira untuk menjadikan satu hari khas untuk kaum wanita. InsyaAllah ke depan ni mungkin Jabatan Mufti boleh fikir untuk buat fik wanita dan seumpamanya, bagi memenuhi ruang bagi wanita sahaja yang hadir dan boleh memberikan tumpuan tajuk-tajuk berkaitan dengan wanita. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang hadir. Terima kasih juga pada para pembentang yang datang daripada jauh. Saya kenal ni dulu sekali dengan saya di UIA. Terima kasih juga kepada Ustazah Faizah atas dan tim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.